pergi, tinggalkanku sendiri. Don't put your head on my shoulder. Daging sintetik. Apa itu daging sintetik? Daging sintetik ni boleh juga diistilahkan sebagai daging tiruan, yang mana juga digelar sebagai daging kultur yang bermaksud daging makmal. Daging buatan ini adalah penghasilan baru oleh para saintis dunia untuk mencipta alternatif lain bagi menggantikan daging yang sebenar. Daging ini dalam istilah sainsnya digelar daging in vitro. In vitro itu sendiri adalah nama kaedah yang digunakan untuk menghasilkan daging tiruan ini. Kaedah saintifik ini berfokuskan kepada sel stem. Apa itu sel stem? Sel stem adalah sel yang mempunyai fungsi yang unik, yang mana ia boleh berkembang membentuk organ-organ seperti otak, saraf, kulit, otot dan organ-organ yang lain. Dalam konteks ini, para saintis memfokuskan dalam mengembangkan sel stem ini untuk membentuk daging tiruan. Caranya, mereka akan mengambil sampel sel stem daripada binatang ternak yang telah mati, kemudian mengembangkannya menjadi sel tisu, seterusnya boleh mencetak sebuah daging. Melalui kaedah ini, secara tidak langsung kita boleh memperolehi jumlah daging yang banyak dengan hanya mengorbankan haiwan ternak dalam kadar yang sedikit. Selain itu, kita juga dapat memperolehi sumber protein dengan kadar segera tanpa perlu menunggu hasil penternakan yang bertahun-tahun. Kalau korang nak tahu, cara menghasilkan daging sintetik ini adalah menggunakan 3D printing. 3D printing. Bukan 3D printing biasa. Ia menggunakan teknik 3D organ printing, iaitu dengan menggunakan kelebihan kepakaran teknologi kejuruteraan tisu yang dapat mencetak bentuk daging menggunakan sel-sel sebagai dakwat. Semua ini tercipta hasil daripada penelitian baharu saintis dunia mengenai jangkaan akan berlakunya krisis makanan pada abad-abad yang mendatang kerana semakin bertambahnya populasi manusia di dalam dunia. Kajian dan eksperimen ini dilakukan adalah untuk bersedia menghadapi keadaan yang di mana kadar penghasilan daging ternak seperti ayam dan lembu serta lain-lain dijangka akan menjadi terhad dan tidak akan dapat menampung keperluan manusia pada masa yang akan datang. Di samping, sumber protein daripada daging haiwan juga amat penting buat manusia untuk kekal hidup sihat dengan cara pemakanan yang seimbang. Tapi kan, daging ni halal ke makan? Mesti korang curious kan? Sebenarnya, perbincangan ini telah pun dibincangkan oleh para ulama mutaakhirin di seluruh dunia. Jumhur ulama bersetuju memutuskan bahawa mengenai hukum memakan GMF, iaitu Genetically Modified Food, jika berlakunya penggunaan bahan-bahan yang haram dalam menciptakan daging tiruan tersebut serta boleh menyebabkan kecacatan atau memudaratkan manusia, maka hukum yang layak baginya adalah haram dan tidak dibolehkan untuk dimakan. Manakala, jika ianya tercipta daripada ternakan haiwan yang halal serta telah disembelih mengikut kaedah syarak ataupun hasil daripada tumbuh-tumbuhan, maka hukum untuk memakannya adalah harus dan dibolehkan. Hal ini bertepatan dengan kaedah usulul fiqh, iaitu asal hukum sesuatu perkara itu adalah harus dan mubah. Namun jika terdapat nas yang mengharamkannya, maka hukumnya adalah haram. Serta hukum apabila bercampur sesuatu yang halal dengan yang haram meskipun hanya dengan kadar yang sedikit, maka hukumnya adalah haram di sisi syarak. Dalam masa yang sama, ini membuktikan bahawa Islam tidak sesekali menyekat teknologi untuk diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Yang penting, selagi mana ia tidak melanggar batas-batas dalam agama, maka ia dibenarkan. Namun, setiap perkara dalam dunia ini mempunyai kesan baik dan kesan buruknya. Maka, tanggungjawab kita lah untuk menggunakannya dengan berteraskan nafsu ataupun berteraskan wahyu.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Maksud daripada ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah ayat 3, ia bermaksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah. Seterusnya, beralih kepada kesan pembinaan daging kultur. Implikasi kepada kegiatan mencipta daging tiruan sama ada ayam ataupun lembu, ia memberi impak kepada pelbagai aspek yang selalu dialami sama ada dari aspek masyarakat, negara, kesihatan dan lain-lain. Dari aspek ekonomi, menurut Prof. Madya Dr. Nik Muhammad Afian Nik Abdul Rahman dari Jabatan Biologi Sel dan Molekul UPM berkata, daging tiruan boleh menjadi satu kegiatan yang lebih serius sebagai satu sumber untuk meningkatkan industri pemakanan di seluruh dunia. Terdapat banyak syarikat lain sedang membangunkan teknologi dan mendapat kelulusan untuk menghasilkan dan mengkomersialkan ikan daging kultur di seluruh dunia. Antaranya, Mosamid yang berasal daripada Belanda, Supermeat yang berasal daripada Israel, Avonmeat yang berasal daripada China, Appleton Meat yang berasal daripada Kanada, Higher Sticks daripada UK dan Siok Meat daripada Singapura. Seterusnya, implikasi kepada sosial pula, ia akan menimbulkan banyak penyakit kepada ramai manusia jika kegiatan daging kultur menjadi satu kebiasaan atau semua makanan harian kepada manusia. Makanan yang diproses kilang tidak mempunyai nutrisi yang sama seperti daging yang semula jadi. Selain itu, ia menyebabkan penyakit semakin meningkat dan kos perubatan semakin tinggi seperti kapasiti hospital, ubat-ubatan dan tenaga buruk seperti doktor atau jururawat. Kesihatan amatlah penting untuk kita sama-sama jaga sehingga akhir hayat. Namun, kegiatan pembinaan daging sintetik ini juga memberi impak positif kepada beberapa aspek seperti dapat menampung kehendak manusia yang tidak pernah putus. Selain itu, ia meningkatkan bekalan makanan manusia sebanyak 40% daripada pengeluaran makanan yang sekarang. Ia juga menyebabkan kos penggunaan racun, serangga atau baja kimia dan makanan ternakan sehingga dapat dilihat dengan jelas taraf hidup petani dapat berubah. Tambahan pula, taraf kemiskinan boleh dikawal dari masa ke semasa secara perlahan-lahan. Akhir sekali, dapat mengurangkan penggunaan alam sekitar seperti pelepasan gas rumah hijau, penggunaan tanah, penggunaan air. Oleh itu, kegiatan ini boleh digunakan oleh situasi yang tertentu sahaja agar tidak memberikan impak yang negatif secara menyeluruh. Baiklah sahabat sekalian, di antara kesimpulan yang kita dapat adalah yang pertama, makanan sintetik ada baik dan buruknya. Yang kedua, berpandukan kepada prinsip makanan halal dengan berlandaskan agama dan hukum syariah. Yang ketiga, meneliti daripada sudut kajian yang lebih mendalam daripada pelbagai aspek. Baiklah, menerusi perbahasan pertama ialah makanan sintetik ada baik dan buruknya. Mari sama-sama kita lihat kepada kelebihan. Yang pertama, kecekapan sumber. Pengeluaran makanan sintetik boleh menjadi lebih cekap dalam penggunaan sumber seperti tanah, air dan tenaga berbanding pengeluaran makanan konvensional. Ini dapat membantu mengatasi masalah kekurangan sumber. Manakala, yang kedua, keselamatan makanan. Makanan sintetik boleh direka bentuk untuk meminimumkan risiko pencemaran oleh bakteria atau bahan berbahaya. Dengan itu, meningkatkan keselamatan makanan.
Yang terakhir, menyelesaikan masalah kebuluran. Jika teknologi pengeluaran makanan sintetik dapat dibangunkan dengan berkesan, ia boleh menjadi penyelesaian untuk mengatasi kelaparan di beberapa wilayah dunia dengan menyediakan sumber makanan yang boleh dipercayai. Kelemahan makanan sintetik. Yang pertama, kesan alam sekitar. Walaupun ia mungkin lebih cekap dalam penggunaan sumber, proses pengeluaran makanan sintetik juga boleh memberi kesan kepada alam sekitar, terutamanya jika mereka menggunakan bahan atau tenaga yang tidak mesra alam. Yang kedua, ketidakpastian keselamatan jangka panjang. Kesan jangka panjang pengambilan makanan sintetik masih perlu dikaji lebih lanjut. Terdapat kebimbangan bahawa sesetengah bahan tambahan atau proses pembuatan mungkin mempunyai kesan kesihatan yang tidak diketahui. Manakala yang terakhir, yang ketiga, etika dan kemampanan. Sesetengah orang menganggap bahawa makanan sintetik melibatkan persoalan etika, terutamanya jika ia melibatkan manipulasi genetik atau penggunaan teknologi yang belum diuji sepenuhnya secara besar-besaran. Baiklah, menerusi poin ini, dalam Islam, konsep makanan halal iaitu diperbolehkan dan haram iaitu dilarang sangat penting. Panduan mengenai makanan yang halal atau haram dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Seperti mana di dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bermaksud, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka dengan segala benda yang buruk. Baiklah, untuk yang terakhir, kajian yang lebih mendalam sangat-sangat diperlukan untuk menilai secara menyeluruh kesan, keselamatan dan aspek halal makanan sintetik.